kita nak ajar cara kita nak buat nasi pilaf. Nasi pilaf Thai So first kali kita dah masukkan minyak, panaskan minyak. So kita boleh guna rice cooker biasa, kita boleh guna atas api, terpulang pada teknik masak korang macam mana. Alright, kita guna noza, dah ada noza. So first kita masukkan halia. Halia kita dah potong lumat. Nak blend pun boleh. Macam kita masuk dalam food processor je. Ni bawang putih. Bawang putih pun kita masuk food processor tanpa air. Kita simpan dalam peti ais. So kacau dia. Bagi dia wangi sat. Okay. Tadi kita masukkan bahan lain. Dah bau wangi, dah sedap-sedap sangat dah. So apa yang kita buat, kita masukkan ni akar. Akar daun ketumbar. Akar dia yang memang akar lah. Kita nampak basuh bersih, kita potong halu-halu macam ni. Okay. Ini sangat sedap kalau kita buat sup, kita masak nasi goreng, memang sangat sedap. Potong halu-halu macam ni. Lepas tu kita masukkan ni cili merah. Cili merah ni kita buang biji dia dulu, lepas tu kita potong dadu lebih kurang macam ni. InsyaAllah tak pedas. Sebab yang buat pedas kalau cili ni, biji dia tu. Ni sebab kita dah buang biji, insyaAllah tak pedas. Alright. Boleh tahan lah pedasnya tu. Maksudnya dalam kategori yang kita boleh terima. Bukanlah sampai tengah tak bernafas. Gitu. Okay. So gaul. Ni sangat-sangat. Wallah rasa dia. Sangat-sangat best. Ya Tuhanku. Sangat sedap. Korang mesti suka. Seriously korang mesti suka. Okay, jangan lama nanti dia tak ni. Lepas kita masukkan bahan-bahan kita yang kita herbs kita tadi. Alright, herbs tadi boleh kita masukkan sebab takut dia hangit. Okay, kita ada ni semua jenis serbuk lah. Serbuk korang boleh dapat dekat kedai bakery ada, dekat supermarket ada. Ini daun sup daun sup pula. Coriander kan, ketumbar, daun ketumbar. Lepas tu ada serbuk kayu manis. Ni biasa korang nampak kan. Lagi satu pelaga, serbuk pelaga, kardamon. Banyak ada kedai bakery, BUM pun ada. Alright. So, korang masukkan ni dengan serbuk kunyit. Masuk, kalau korang guna api, slowkan api, kita tak mau dia hangit. Lain kacau laju-laju. Kacau kejap, je tau. Okay. Kacau laju. Kita nak bagi dia meresap. Meresap masuk dengan beras kita. Okey, kita masukkan. Lepas tu dah ni, dah okey. Kita masukkan kita punya air limau. Air limau kalau nak perah sendiri pun boleh. Macam kita beli yang macam dekat pasar kan ada yang dalam botol tu, yang warna kuning, kita nampak kuning tu kan, air limau. Guna yang tu je pun boleh. Lepas tu terus kita masukkan beras. Okey, beras kita nak bagi tahu. Beras ni kita guna beras mati kan. Teknik dia macam mana nak rendam beras, kita perlu rendam beras kan. At least 1 jam, setengah jam macam gitu. Terpulang macam kita 1 jam, setengah jam sambil buat kerja macam tu tak. Kita tak letak satu spesifik masa sangat lah. So tujuan rendam beras adalah untuk bagi dia panjang, lebih panjang. Kita guna krim, futsal krim Futsal krim, basmati futsal krim, any brand pun ada. So cara dia kita kena basuh dulu. Macam kita akan basuh 3 kali sebab nak mengurangkan kanji so that dia lebih tahan lama lah. Lebih sihat lah. So lepas tu baru kita rendam. Basuh bersih baru rendam. Bukan kita rendam baru kita basuh bersih. Sebab bila dah basuh bersih kita rendam dia dah lembut. Lepas tu baru masa tu baru kita nak bilas-bilas dia. Nanti dia dah patah-patah. Kita tak nak. Teknik dia basuh bersih dulu baru rendam. Okay. Alright. Lepas tu kita goreng kejap lah beras kita ni. Teknik ni kenapa kita perlu goreng dulu kejap. Okay. Sebab kita nak bagi dia, kita panggil dia peroy ataupun dia sebiji gitu. Ini teknik dia. Lagi satu kita nak bagi dia meresap dengan segala herb yang kita dah masukkan tu tadi. Hampa akan tengok sampai. Sebab nasi pilaf ni, maksud nasi pilaf ni adalah dia daripada negara-negara tu lah, macam Timur Tengah, Arab lah, India kan, mereka kan suka kan segala herbs ni. So lebih kurang macam itu. Mereka maksud dia macam ayam termasuk masak sekali dengan nasi, benda-benda yang together. Dia masuk dalam sup ayam dan juga nasi. Dia maksud dia lebih kurang macam tu, combination tu panggil nasi pilaf. Itu maksud dia So kita kacau sat. So kita lebih suka dalam noza ni sebab ini kita memang dulu masak nasi putih pun dalam noza 7 minit siap. Siap. Nampak tak colouring dia very beautiful. Cantik, sangat
sangat. Okay, so kita kacau Ustaz. Lagi kita tunjuk lagi. Okay, kita dah goreng nasi kita lebih kurang about few minutes. Dah masa gini, kita tak ada bunyi. Lepas tu kita masukkan kita punya chicken stock. Air ni macam apa-apa, macam kita sendiri kalau masak nasi guna basmati, nasi minyak ke nasi hujan panas ke whatsoever, nasi tomato whatsoever, kesukatan dia lah 1 kilo beras mati campur dengan 1600 ml ataupun gram air, lebih kurang je actually sebenarnya. Itu dia sukatan dia. Lepas tu macam ni kita dah masukkan chicken stock. Ni kita panggil chicken bruise. Chicken bruise maksud dia kalau kita nak beli kat kedai-kedai supermarket mahal yang dah ready stock tu. So kita buat sendiri. Air tadi campur dengan chicken stock jadilah chicken bruise. So hampa kena ada benda ni lah. Okay, chicken stock kita guna yang Breno. Breno lebih sedap padu gitu. Kita guna whisk supaya dia kata elok. So kita masukkan air chicken bruise kita. Kita ada tadi ayam limau, kasturi campur dengan chicken bruise, campur dengan segala spice, dengan ada cili on top dia. Tuhanku, very very delicious. So kita kacau Ustaz, nak bagi dia apa, dia punya spice tu well blend. Jangan terlampau beria-ria bagai macam hang kacau dodoi pula kacau agak-agak lembut sebab beras ni dah lembut. So hampa tak payah nak bersusah payah, nak perlukan tenaga, keringat jantan hampa nak kacau. Jantan takkan nak sebut betina, tak syok kan. Perempuan hampa kan. So kacau agak-agak relax, manja-manja gitu sebab kita nak pastikan yang herbs tadi tu tak bergumpal-gumpal sangat. Bila dia kena ayak tu, dia macam dia akan spread lah kan. Cuma kita nak kacau, make sure dia cantik kan. Very 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 beautiful. Awak pun gedik ni hari ni, tak tahu. Okay, saja kan, time-time gedik dia memang gedik lah kan. So okay. Sedap sangat. Okay. So lepas tu okay, kita masukkan ayam. Apa nak guna, biasa guna sekok. Kalau senang orang nak guna sekok, guna sekok lah kan. Tapi macam kita kan, yang beli bahagian pun tak ada masalah. Kita susun kat atas dia dalam 4 bahagian macam tu saja. Tapi sebabkan nak bagi kat jiran sebelah, so kita buat lebih sikit. Sama-sama lah kan, kita jamu menjamu, kita bubuh kat atas. So daripada 4 ketui sebenarnya, kita akan jadi 6 ketui. 6 ketui gitu. Sumbat pi. Banjirkan ia di situ. Okey, banjirkan ia di situ, hampa nampak. So hampa jiroh-jiroh lah sikit kono-kononnya, padahal tak jiroh pun tak apa dia buat kerja sekali dia berdiri kena lah juga, tapi saja nak bagi macam cantik-cantik kan. Gitu. Alright. So kalau hampa guna periuk nasi biasa, dah boleh tutup. Lepas tu masak habis lah, siap lah dia. Nampak tak? Senang. Yang buat lama time nak sediakan bahan. So macam kita guna pressure cooker, tutup dia. Ni set dekat pressure. Lepas tu set dekat sini. High pressure tukar High pressure 7 minit. Start. Dalam masa 7 minit nasi hampa siap. Kita tunggu. Nasi kita dah masak, so very excited. Selepas 7 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah. So beautiful. Nampak tak? Okay, teknik yang kita ajar. Okay, ayam tu. Okay, ayam ni kita rendam dalam masa kita basuh dia. Kita rendam daripada basuh bersih lah. Rendam dengan segenggam garam. So dengan air bagi hapus dia. Maksud dia air tu okay, ngam-ngam dengan ayam tu. Untuk hilang hanyir. Untuk antiseptik lah. So ayam ni sangat juicy, menyebabkan dia juicy kat dalam. Walaupun kita goreng ke, kita buat apa-apa tak apa. Korang tengok ayam tu, Allah Tuhanku, sangat cantik. So kita keluarkan ayam pelan-pelan. Alright. Kalau korang macam gini dah buat kan, tapi korang rasa macam nak ala-ala macam grill, okay, boleh masuk je air fryer, buat function grill, korang grill sekejap about 10 minutes ke, bagi di atas dia nampak macam brown sikit, ataupun masuk dalam oven. Very nice. So kita buat dia, tak ada salah, tak ada silap dalam masakan. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak makan, kita boleh buat pelbagaikan ikut selera kita sendiri. Tapi kami sangat suka tengok hasil dia, sangat cantik. So kita sekejap kita keluarkan ayam dulu. Kejap lagi kita tunjuk tekstur nasi tu. Right?
menggunakan sudip yang ada jari macam ni, okey. Kita karih, kita panggil dah, orang utara panggil karih lah kan. Hampa panggil apa kami tak tahu. Tapi kita karis. Wow. Sweet dia. Sangat juicy. Okay. Kalau hampa mau dia nasi dia lebih berderai, boleh kurangkan air sebab masa kita guna untuk beras mati pusagol dia menggam dengan 1600 air sebab dia agak panjang tau. Kalau macam ni dia macam dia juicy, tapi sebab dia panas-panas lagi kan. Nanti kalau dah hilang panas mungkin dia akan kering lagi. Kalau korang tak mau masih dia berderai lagi, mungkin boleh kurangkan air dalam 1.5 ke 1.550 terpulang. Tapi macam ni pun sedap sebab juicy daripada ayam tu masuk kat sini. Right, korang tengok hasil dia. Kita sangat-sangat suka, sangat-sangat suka. Nampak tak? Right, so kita rasa sekejap. Hasil daripada ayam, hasil daripada rempah dia, daripada spice tu, daripada lada macam-macam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, sangat sedap. Astaghfirullahalazim. Korang takkan menyesal korang buat, sangat sedap. Sangat sedap korang buat dengan gembira. Okay? Bye. Kita nak grill ayam kita kejap. Kalau korang tak grill, makan macam gini pun dah sangat-sangat sedap. Tapi kita nak grill sekejap. Okay? So dengan Suna kita buat function grill dengan kipas. Korang pun guna awal masing-masing dengan grill. Kita letak suhu sebab kita nak garing dia on top je. So kita letak dalam 220 selama lebih kurang 10 minutes. Kita nak tengok dia punya garing dia. Kita tengok rasa macam cukup, enough. Kalau tak kita tambah masa. Alright, that's it. Okay, sekarang nasi kita dah siap. Ini kita nak bagi jiran kita. So kita hiaskan dia dengan daun ketumbar. Okay, daun ketumbar ni ke daun mint. Ni daun mint petik depan rumah. Daun mint kami ni sampai dah nak togel dah. Asyik tiap hari tu duk picit dah. Masak macam-macam. Alhamdulillah, besar-besar nah. Dia tabung dia, bagi dia wangi. Okay, lepas tu ni ada daun ketumbar. Okay, daun ketumbar. Kita bubuh juga sikit. Lepas tu daun bawang. Gitu. Lepas tu kita hias sikit dengan ini. Limau perah sekali kita makan. Sedap sih. Lepas tu ayam tu kita bubuh atas ni, kita pergi bagi kat dia. Alright, ayam tu tengah grill. Saat kita hias bagi elok-elok. Okay, ini dia nasi pilaf kita dah siap. Alright, nasi pilaf sangat berasa, sangat wow, masuk dalam tekak. Ya Allah Tuhanku, kita sangat suka dengan aroma dia, ini spice yang kita masukkan tu. Dan juga dia, tak tahu nak cakap lah. Korang bila rasa macam makan nasi saja pun dah cukup sedap, apatah lagi kita sekejap lagi kita makan dengan ayam dia. Alhamdulillah, ayam kita dah cukup grill. Kita buat dah lebih kurang 20 minutes. Tapi kita tak nak dia terlampau keras. So just nampak dia kering sikit. Ala-ala grill tu dah enough. Okay, ini untuk jiran sebelah rumah. Yang ni untuk kita makan anak beranak. Alhamdulillah, anak kita ramai kan. So alhamdulillah rezeki untuk hari ni. Dan korang jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan juga untuk simpan kat korang punya wall. Jangan lupa share pada orang lain juga. Sebab bila korang rasa makan sedap, alhamdulillah, share bagi orang yang belum tahu nak buat dia. Okay, sangat sedap. Nanti ni limau ni korang perah dulu dekat atas ayam ni. Masyuk. Believe me, tanpa sop, tanpa any sauce pun dah sangat-sangat sedap. Sangat-sangat sedap. Tak sedap, kita tak share. Alright, so korang buat dan tayang kat dalam group and komen dekat sini. Terima kasih, selamat mencuba.